Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar hari ini? Salam Skor A Science. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan satu topik baru dalam bab 3 berkenaan dengan nutrisi. Kamu boleh buka buku teks kamu di muka surat 44-45. Baik, hari ini kita akan membincangkan sedikit berkenaan dengan makanan dan juga minuman. Baik, hari ini kamu dah makan apa? Adakah kamu telah mengetahui apa yang kamu makan hari ini? Apakah kelas-kelas makanan yang terkandung dalam makanan yang kamu makan sebentar tadi? Okey, baik. So, dalam topik ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan kelas makanan. Yang pertama, kita akan tengok berkenaan dengan karbohidrat. Okey, kamu boleh sebut sama-sama iaitu karbohidrat. Yang kedua, kita akan kenal pasti kelas makanan protein. Yang ketiga adalah lemak. Biasa dengar tentang lemak. Suka tak makan lemak? Bukan semua lemak adalah lemak yang tak baik. Ada lemak yang baik. Kemudian kita akan tengok tentang pelawas. Kemudian air. Dan seterusnya adalah vitamin dan mineral. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kelas makanan yang akan kita cuba pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama, karbohidrat. Pentingkah karbohidrat ni kepada badan kita? Dan apakah contoh-contoh makanan karbohidrat? Baik, kita tengok dulu. Sumber karbohidrat contohnya adalah nasi, roti, ubi, kentang. Segala makanan yang mempunyai kanji itu mengandungi karbohidrat yang tinggi. Selain daripada yang disebutkan dalam slide ini, dia ada roti, dia ada mi, dia ada spaghetti. Makanan-makanan biasanya dia ada tergolong dalam makanan-makanan ruji sesuatu masyarakat. Kamu makan nasi tak tadi? So, nasi itu membekalkan karbohidrat kepada kamu. Selain itu dia karbohidrat juga terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Glikogen yang tersimpan dalam hati dan juga sel otot. Kemudian, apakah fungsi bagi karbohidrat ni? Yang pertama, dia membekalkan tenaga kepada manusia. Baik, kemudian protein. Seterusnya adalah protein. Kita akan bincangkan tentang protein. Sumber-sumbernya adalah yang pertama, daging. Kemudian, dia juga terdiri daripada ikan. Ikan juga merupakan sumber protein utama. Kemudian telur. Telur adalah sumber protein yang paling mudah untuk kita dapatkan. Dalam telur ni bukanlah semua. Telur yang mengandungi protein adalah putih telur. Yang warna oranye ataupun merah itu mengandungi apa? Mengandungi lemak dan juga omega. Kemudian kacang soya. Seterusnya ke kacang. Semua daripada ke kacang, sama ada kacang tanah, kacang parang, dia merupakan sumber protein. Dan fungsinya adalah pertumbuhan sel. Kemudian dia memperbaiki tisu-tisu yang rosak. Baik. Sekiranya seseorang itu mengalami sakit sama ada dari segi luka ataupun yang baru lepas melahirkan anak, maka sumber-sumber protein ini amat penting kepada pesakit, kerana dia akan memperbaiki tisu-tisu yang rosak dan juga membantu untuk pertumbuhan tisu-tisu yang baru. Kemudian selain itu, protein juga digunakan untuk mensintesis enzim, hormon dan juga antibody. Okay, contohnya apa dia lagi tu dalam protein? Protein juga banyak terkandung dalam makanan-makanan laut. Makanan-makanan laut juga mempunyai protein yang baik, yang tinggi. Kemudian kita tengok kepada lemak atau fat. Lemak ni ada lemak baik dan juga lemak jahat. Kamu tengok di dapur kamu. Apa contoh-contoh makanan yang mengandungi lemak?
Ataupun pada hari ini apa yang kamu telah makan, makanan yang telah mengandungi lemak. Lemak ini sekiranya ada sedikit dia baik, tetapi sekiranya banyak dia boleh memudaratkan seseorang itu. Okey, sumber-sumbernya antaranya adalah mentega, kalau kita sebut plantar, margarin, kemudian keju, makan goreng pisang, cheese, makan pizza dengan cheese, maka dia mengandungi lemak yang tinggi. Kemudian minyak sayuran. Kemudian dia juga terdapat dalam makanan-makanan kekacang. Minyak bukan sekadar minyak sayuran, minyak sawit juga mengandungi lemak yang tinggi. Sebab itulah orang yang diet dia kurang mengambil makanan-makanan yang bergoreng ni. Baik, apakah fungsi lemak? Okey. Fungsi utama lemak adalah membekalkan tenaga. Sama seperti karbohidrat, tetapi lemak yang sedikit telah memberi bekalan tenaga yang banyak. Sebab tu kita tidak digalakkan memakan makanan yang terlalu berlemak, kerana dia akan membekalkan kita tenaga yang terlalu banyak. Tenaga ini sekiranya tidak dihabiskan, dia akan bertukar dan kekal dalam badan kita sebagai lemak. Kemudian fungsi dia juga untuk mengekalkan suhu badan. Selain itu, lemak mengandungi vitamin seperti A, D, E dan K. Okey, sekiranya kamu mengambil lemak yang berlebihan, lemak-lemak yang tak ditukarkan kepada tenaga ini, dia akan disimpan dalam badan kita di lapisan bawah kulit. Kalau kita akan belajar nanti, kulit ni ada epidermis dan juga dermis. Dan lemak di lapisan bawah kulit ini berfungsi untuk mengekalkan suhu badan ataupun menebat haba. Dia dapat mengawal badan kita daripada cepat sejuk. Sebab tu orang yang berbadan gempal ini dia selalu merasa panas. Baik, seterusnya kita akan lihat tentang pelawas. Pelawas ni ada di buku teks kamu di muka surat 49. Antara sumber-sumber pelawas, dia lawas. Iaitu contoh sumbernya adalah bijirin, bahan-bahan yang bijirin. Kemudian dia juga terdiri daripada buah-buahan. Buah-buahan ini antara sumber yang mudah didapati sebagai sumber pelawas. Kemudian sayuran yang berdaun mengandungi bahan pelawas yang tinggi. Antara fungsi pelawas, baik, fungsi utamanya adalah untuk merangsang peristalisis kita. Apa itu peristalisis? Iaitu pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengendoran kendur otot-otot di salur pencernaan seperti esophagus, usus kecil dan juga usus besar. Kemudian dia mencegah sembelit. Sekiranya kamu membuang najis, berdarah contohnya, maka bahan yang baik ataupun mudah untuk menggunakan rasa sakit itu adalah dengan mengambil bahan yang tinggi pelawas. Sebagai contoh yang mudah, kamu boleh mendapatkan sumber daripada buah-buahan. So, lebihkan makan buah-buahan agar mudah kamu membuang. Kemudian kita akan tengok fungsi kelas makanan seterusnya adalah air. Nampak air sedap tu. Tambah-tambah bulan puasa. Baik, sumber air. Air minum seharian kita, sama ada air tapisan, air yang kamu masak. Kemudian sup. Sup juga merupakan sumber daripada air. Tapi kurangkan minum sup kerana sup biasanya terdapat lebih garam. Kemudian kamu makan buah-buahan ataupun kamu mendapatkan jus buah-buahan. Kamu perah buah, maka jus buah juga merupakan sumber utama bagi kamu mendapatkan air. Selain buah, kita juga boleh dapatkan daripada sayur-sayuran. Kerana sayur-sayuran juga mengandungi air. Antara buah yang tinggi kandungan airnya adalah buah tembikai. Buah tembikai itu tinggi kandungan airnya, sesuai untuk kita minum. Baik, apakah fungsi air? Yang utama sekali adalah untuk mengangkut makanan yang tercerna di dalam badan kita. Kemudian
Melarutkan bahan kimia. Bahan kimia dalam badan kita memerlukan air untuk dia bertindak balas. Seterusnya, medium untuk tindak balas biokimia. Dan antara fungsi yang penting bagi air juga adalah untuk mengatur suhu badan manusia. Bagaimana? Dia dengan minum air ni kita dapat mengurangkan hamba panas di dalam badan, terutamanya apabila cuaca yang panas. Sebab tu murid-murid digalakkan membawa air minuman ataupun air masak, air tapis, bawalah ke sekolah sebagai satu bahan untuk kita mengawal atur suhu badan kita. Suhu badan yang tinggi tidak baiklah untuk badan kita. Kemudian vitamin. Vitamin ada banyak jenis vitamin. Sama ada kamu boleh dapatkan melalui suplemen ataupun daripada bahan-bahan semula jadi. Antaranya contohnya vitamin A. Ataupun vitamin B ataupun vitamin C. Selain itu vitamin juga merupakan vitamin yang larut dalam air dan juga ada vitamin yang larut dalam lemak. Sebagai contoh, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C, iaitu sumber daripada bijirin dan juga buah-buahan. Sebab tu vitamin C ni biasanya kamu tengok iklan, contohnya Ribena, buah Ribena, dia mengandungi vitamin C yang tinggi. Kita tengok pula vitamin A. Contoh vitamin A daripada lobak merah. Fungsi dia untuk mengawal kesihatan kulit atau memelihara kesihatan kulit agar kulit kita tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab, mencegah rabun malam. Manakala vitamin B, contohnya susu, daging, dia membentuk sel darah merah. Dia akan menggantikan sel darah yang mati. Dan vitamin C untuk memelihara kesihatan kulit, gigi dan juga gusi kita, mencegah penyakit scurvy. Selain itu dia juga dapat meningkatkan ketahanan badan terhadap jangkitan penyakit. Vitamin seterusnya, vitamin D boleh dapat daripada organ dalaman seperti hati. Kemudian kita boleh dapat daripada telur dan juga hasil-hasil terusu, sama ada keju ataupun mungkin mayonis. Fungsinya menyerap kalsium dan juga fosforus, dan antara fungsi yang penting adalah untuk membentuk gigi dan tulang yang kuat. Kemudian vitamin E, sumbernya adalah daripada kekacang, bijirin ataupun sayuran-sayuran yang hijau, contohnya bayam, sawi, kangkung. Dan dia berfungsi untuk meningkatkan ketahanan badan. Selain itu dia juga dapat menjaga kesihatan kulit, jantung dan juga mata kita daripada rosak. Terutama kita sekarang ni melakukan PDPR dan selalu melihat kepada skrin. So lebihkan pengambilan vitamin E. Seboleh-bolehnya kita dapat daripada sumber semula jadi. Kalau tak dapat, gunalah suplemen. Kita boleh beli di kedai-kedai farmasi. Baik, kemudian vitamin K, dia juga terdapat dalam sayuran hijau, hati dan juga telur. Nampak? So sayuran-sayuran ini sangat baik dan mempunyai pelbagai jenis vitamin. So, lebihkan pengambilan sayur-sayuran hijau. Fungsinya untuk melakukan pembekuan darah, vitamin K ni. So sekiranya berlaku luka, maka kita dapat recover dengan cepat. Darah itu dapat membeku dengan cepat agar tidak terus keluar. Kemudian fosforus, iodin dan juga kalium. Fosforus ini penting untuk menguatkan tulang dan juga gigi kita. Contoh-contoh sumber fosforus ini boleh didapati daripada sumber-sumber terusu, keju, susu, telur dan juga ikan. Kemudian iodin banyak terdapat daripada makanan-makanan laut. Contohnya ikan. Antara ikan yang mempunyai kandungan iodin yang tinggi adalah ikan tenggiri. Mensintesis hormon dan dalam kelenjar thyroid. Itu fungsi dia. Kemudian kalium terdapat banyak dalam ikan, pisang, kacang dan juga buah-buahan. Buah-buahan yang tertentu mengandungi kalium yang tinggi. Sebagai contoh, pisang dan juga buah anggur. Fungsi dia adalah untuk mengekalkan fungsi sistem saraf dan juga otot yang normal.
Kemudian dia mengekalkan keseimbangan bendali dalam badan kita. Badan kita juga memerlukan bahan-bahan bendali. Kemudian kelas makanan yang seterusnya adalah mineral. Mineral ini banyak terdapat di dalam sumber-sumber seperti keju, garam, susu, telur, yogurt, ikan bilis kerana dia masin. Kemudian hati, daging. Dan makanan-makanan ini kita boleh ambil tetapi secara terkawal. Kurangkan pengambilan garam. Walaupun garam itu dapat mengekalkan keseimbangan bendali dalam badan, tetapi sekiranya ia banyak diambil, dia akan mengubah, dia akan mengakibatkan tekanan darah yang tak seimbang. Orang yang darah tinggi itu biasanya mengambil garam yang terlebih. Sebab tu dia kata, kalau orang tua kata, siapa yang makan garam dulu, maksudnya orang tua ni dia makan garam terlebih, dia mudah terkena penyakit darah tinggi. Kemudian sumber seperti hati, daging dan juga sayuran hijau mengandungi zat-zat besi. Contoh sayuran yang mempunyai zat besi yang tinggi adalah bayam. Kamu boleh ambil bayam yang baik, yang banyak, sesuai untuk badan kita. Selain itu dia juga terkandung dalam daging dan juga hati. Fungsinya untuk membentuk hemoglobin dalam sel darah merah dan mencegah anemia. Baik, dalam buku kamu sebenarnya ada eksperimen, iaitu ujian makanan. Baik, kamu boleh baca sedikit. Dalam ujian makanan ini, dia menggunakan, kita akan menguji beberapa kelas makanan. Contohnya, kita akan menguji kanji. Kanji ini akan menyebabkan larutan itu bertukar menjadi biru hitam sekiranya ditambah iodin. Sekiranya makanan itu mengandungi kanji dan kita tambahkan iodin, dia akan bertukar menjadi biru hitam warnanya. Kamu boleh ambil nasi contohnya, kamu letakkan sedikit larutan iodin, nasi itu akan bertukar menjadi berwarna biru hitam. Kemudian ujian Benedict bagi glukosa. Kamu boleh baca dalam buku teks kamu cara buat dia. Nanti kita akan cuba buat di sekolah eksperimen ini. Dia akan pemerhatiannya, dia akan menukarkan larutan itu, dia akan menghadirkan mendakan merah bata di bahagian bawah tabung uji itu. Itu menunjukkan adanya kehadiran glukosa. Kemudian ujian seterusnya adalah ujian untuk menguji kehadiran protein. Baik, sumber utama protein tadi yang mudah adalah putih telur, ataupun telur putih telur. Okay. Kemudian hasilnya apabila dipanaskan, mendakan merah akan terbentuk di dasar tabung uji. Itu menunjukkan kehadiran protein. Kemudian ujian alkohol emulsi bagi lemak. Kita nak mengesan kehadiran lemak menggunakan ujian alkohol emulsi. Okay. Di akhir eksperimen, emulsi ataupun gumpalan-gumpalan lemak akan terbentuk. Maka ini menunjukkan sesuatu bahan itu mengandungi lemak. Dengan menggunakan ujian ini, kita boleh menentukan kehadiran beberapa kelas makanan. Okay. Baik, itu saja untuk topik ini. Nanti kita akan masuk kepada kepentingan gizi seimbang. So, kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan eksperimen sebentar tadi di makmal kelas nanti. Okay. So, kita akan berjumpa lagi untuk kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.